Setiap kali Maulud Nabi kita pun cerita. Kita kata apa, kita cerita samalah. Buka balik fail lama sampai Maulud Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari nak pergi berdakwah di kota Madinah, sampai depan rumah seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi buang sampah atas kepala Nabi. Nabi pun terus pergi berdakwah. Esoknya beberapa hari kemudian Nabi lalu depan rumah wanita Yahudi. Dia pula kumpul-kumpul air-air yang dia kumpul-kumpul, air yang dah kotor dah, disimpan untuk Nabi, dia tuang atas Nabi. Nabi tetap bersabar. Satu hari Nabi lalu depan rumah wanita Yahudi ini, dia pula bubuh pasir atas kepala Nabi. Nabi tetap bersabar. Sampai pada kemuncak, dia kumpul uri-uri unta yang telah berulat, dia simpan untuk Nabi lalu. Nabi secara betul hari itu lalu nak pergi berdakwah di Madinah. Lalu depan rumah wanita Yahudi, dia bubuh atas Nabi SAW. Ya, Nabi tetap bersabar. Balik rumah bagi tahu Fatimah, Fatimah anakku, tolong basuhkan baju abah. Ya, Fatimah menangis. Ya Allah, kenapa kau uji bapa aku begini? Hanya kerana dia seru manusia kepada Islam iman. Kenapa kau buat begini ya Allah? Nabi kata, relax Fatimah, no problem. Ya, Nabi. Ya, satu hari Nabi lalu lagi nak pergi berdakwah, lalu depan rumah wanita Yahudi, Nabi berhenti lagi nak tengok apa benda nak jatuh. Tengok tak ada orang. Nabi tanya pada jiran dia, mana pergi jiran kamu wanita Yahudi itu? Jiran dia kata apa? Ya Rasulullah, wanita itu sakit dan terlantar dalam rumah dia ya Rasulullah. Kalau kita kena macam itulah, kita selalu buat orang tiba-tiba kena pada kita, kita kata apa? Biar padan muka dia. Sayalah, bukan macam tu. Tapi Nabi SAW, subhanallah, Nabi bila dengar dia sakit, Nabi balik rumah, Nabi minta Fatimah bawakan bubur. Dia datang bawakan bubur yang panas, minta izin masuk. Kemudian Nabi doakan dia sembuh. Nabi bagi tahu, wahai wanita, kalau kamu kena makan, kalau kamu kena sihat, kamu kena makan supaya kamu kuat, kamu boleh cepat sihat. Bangunlah, makanlah bubur ini anak saya masakkan. Nabi pun suapkan bubur itu kepada dia. Ya, sambil-sambil dia makan, dia kata, apakah manusia kamu ini ya Muhammad? Inilah hari yang paling terbaik. Kamu nak balas dendam, kamu nak caci maki aku ya Muhammad. Kamu ni bukan manusia ya Muhammad. Sambil-sambil menangis, dia makan bubur. Apa wanita Yahudi ni kata? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Tu. Sepatutnya ini kita tunjuk kepada mereka yang bukan beragama Islam. Ya, ini. Ya, apa masalah kita hari ini? Kenapa kita begitu kedekut tak nak sampai, tak nak sampaikan Islam, atau tak nak kongsi Islam dengan mereka yang bukan beragama Islam? Kita takutkan nanti syurga akan jadi susah. Ya, kenapa? Mungkin, ya, saya boleh agak mungkin sebab kita tidak tahu bagaimana cara, bagaimana kaedah, apa uslub yang kita nak gunakan untuk menyampaikan Islam kepada mereka yang bukan beragama Islam. Itulah tujuan saya dihantar kemari pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, ya, kedatangan saya ini bukan untuk sekadar bercerita sahaja. Sebab saya membawa satu misi, tanggungjawab, amanah yang sangat besar daripada tuan guru saya, yang mengislamkan saya, yang dapatkan jodoh untuk saya, yang hantar saya pergi haji, dan hari ini dia gajikan saya untuk buat kerja ini. Apa? Kerja seru manusia kepada Islam. Dia nak kita, saya bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat di sini, gerakan usaha dakwah kepada mereka yang bukan beragama Islam di bumi Perlis ini. Adakah tuan-tuan puan-puan sanggup buat kerja ini? InsyaAllah, ya, insyaAllah. Selepas ini, ya, beberapa sahabat-sahabat saya di sini, kita akan berusaha untuk menganjurkan forum-forum, kita akan menganjurkan seminar-seminar, kita akan membawa bahan-bahan, ya, daripada ibu kota, daripada Kuala Lumpur, untuk kita belajar. Ya, mungkin kita mula-mula sekali kita belajarlah tentang perbandingan agama. Apa itu agama Buddha, apa itu agama Kristian, apa itu agama Hindu dan lain-lain. Kita belajar dulu. Bukan nak kita nak masuk Hindu, bukan nak masuk Kristian. Macam mana kita nak sampaikan dakwah kepada mereka kalau kita tak faham latar belakang mereka. Kemudian kita nak tahu adat, resam dan kebudayaan agama-agama ini. Kemudian kita nak tahu bagaimana kaedah kita nak menyampaikan dakwah kepada semua puak-puak ini. Tak sama. Semua lain. Hindu ada cara kita nak berdakwah kepada dia, Kristian ada cara dia kita nak berdakwah kepada dia, dan yang Buddha ada cara dia, kaedah dia kita nak berdakwah kepada mereka. Kita ada semua pakar-pakar. Kita ada Tok Sami Hindu yang masuk Islam, yang jadi ustaz dalam Islam. Kita ada bekas padri Kristian yang masuk Islam, jadi pendakwah Islam yang hebat. Kita ada bekas Sami Buddha yang masuk Islam, yang bersama-sama dengan kami mengerjakan misi dakwah ini. Kita ada semua, cukup Allah bagi. Jadi kita akan bawakan ke sini. InsyaAllah, yakinlah, tuan-tuan puan-puan tidak perlu bayar duit lah. Ya, insyaAllah. Saya sudah pun dibayar untuk kerja ini oleh penaja saya yang bawa saya kemari. Bukan di sini, di Kuala Lumpur.
Ya, insya-Allah. Jangan risau, saya tak akan minta duit, tak akan minta apa. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum yutsabbit aqdamakum. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, kamu bantu agama Allah dan Allah akan bantu kamu. Itu rahsia dalam Islam. Kita bantu agama Allah dan Allah janji Allah akan bantu kita. Yutsabbit aqdamakum. Allah akan bagi kita kedudukan yang mulia di bumi. Allah akan bagi kedudukan yang lebih hebat di dalam surga nanti insya-Allah. Kita yakin dan kita buat. Ya, apabila saya tahun 1998 buat keputusan untuk buat kerja-kerja dakwah, saya bagi tahu isteri saya, "Darling, saya dah buat keputusan, saya nak berhenti kerja, saya nak buat kerja-kerja dakwah." Isteri saya dia kata alhamdulillah. Dia kata apa? Selama ini itulah doa saya. Selama ini itulah doa saya nak kamu jadi seorang pendakwah. Dia kata jangan sekadar sebut alhamdulillah. Bersedialah untuk kamu berdepan dengan ujian-ujian yang bakal akan datang. Sebab sahabat-sahabat Allah uji, nabi-nabi Allah uji apabila mereka buat kerja-kerja dakwah. Isteri saya keluar air mata. Saya kata takutkah kamu? Dia kata bukan takut. Selama ini memang saya sudah cukup dengan kemewahan yang kau telah beri kepada aku. Dan saya yakin semua itu datang daripada Allah. Tapi saya menangis terharu sebab apa? Kamu nak bagi saya peluang untuk rasa bagaimana isteri-isteri sahabat pernah rasa dulu apabila suami-suami mereka keluar berdakwah dan berjihad. Ya, kamu bagi peluang kepada aku. Thank you very much, dia kata. Ya, syukur alhamdulillah dapat isteri macam itu. Alhamdulillah. Sebab itu kalau cuba tuan-tuan tak percaya, telefon malam ni bagi tahu ada orang minat kepada agama Islam nak masuk Islam, suruh suami datang sekarang. Walaupun saya balik rumah kadang-kadang letih dan sebagainya, belum lagi duduk, dia akan tahu ada orang telefon nak masuk Islam, nak tahu pasal Islam, you boleh tak pergi jumpa dia kejap? Kalau saya bagi tahu saya nak rehat, saya penat ni, apa dia jawab? Tak apalah, kita rehat dah kubur sajalah. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah seorang isteri. Kalau 4 isteri macam ni, mampu saya. Dah jago tahu nak. Dan nak saja nak bagi tahu, ini perlu. Sebab itu ya, Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam pesanan kepada wanita, dia bagi 6 pesanan. Salah satu pesanan dia bagi tahu dekat wanita-wanita, dia kata apa? Kita pujuk, kita rayu suami kita pergi berjamaah di surau, di masjid, duk buat kerja-kerja dakwah. Pasal apa? Orang yang buat kerja dakwah ni pulangannya sangat hebat. Ya, Nabi pernah bagi tahu kepada kita, ya, barang siapa membawa seorang daripada kufur kepada iman, daripada gelap kepada cahaya, itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam ni. Subhanallah. Dunia dan segala isi lebih hebat daripada itu kita dapat bila kita buat kerja dakwah. Itu. Kita nak lagi hebat, apa benda lagi yang kita nak? Nabi sebut macam tu. Sebab itulah wanita-wanita yang bijak. Imam Ghazali kata apa? Kamu halau, bukan halau lah, pujuk, rayu suami-suami kita keluar daripada rumah, pergi berjamaah, pergi berjihad, pergi berdakwah. Untuk apa? Mereka dapat pulangan yang banyak. Ya, wanita-wanita, isteri-isteri kita di rumah, semua pahala kita buat jemaah, mereka dapat sama banyak. Dan mereka sembahyang seorang-seorang dekat rumah, pahala dapat. Tapi pahala mereka sembahyang seorang, kita tak dapat. Mereka dapat pahala mereka sembahyang seorang, kita datang berjemaah, mereka dapat pahala kerana mereka redha kepada kita. Sebab itu Nabi pernah sebut kaum wanita ni boleh pilih mana-mana pintu syurga nak masuk syurga. Kita kena tapis dulu. Kita yang kaum lelaki ni, muslimin ni belum tentu lagi. Tapi isteri-isteri kita jangan terkejut daripada tunggu 500 juta tahun lebih awal daripada kita. Ya, kena terima hakikat. Ya, ni sebab kunci. Ya, kadang-kadang kalau kita nak keluar rumah, asyik-asyik keluar rumah saja. Masjid, tak ada kerja lain. Doa kita tak dapat isteri macam tu lah. Kita pun syukur. Saya dengar semua isteri-isteri di bumi Perlis ni semua hebat-hebat. Ya, kalau boleh biar begitulah. Ya, insya-Allah supaya kita boleh sambung bawa kerja dakwah ini sebagai cara hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, bukan kita saja nak masuk syurga. Kita kalau boleh kita nak semua umat, semua orang Islam, semua manusia asalkan dia manusia umat Muhammad, kita semua masuk dalam syurga. Itu kena ada azam. Sekurang-kurangnya kita tak mampu nak berdakwah, kita bangkitlah tengah-tengah malam dan tahajud kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pada Allah, ya Allah, saya tak reti macam mana nak tarik orang, ajak orang, suruh orang kepada Islam, agama, ya Allah, Engkau bagilah hidayah kepada mereka, ya Allah. Sekurang-kurangnya kita buat kerja macam itu. Kita sebut nama-nama kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam dalam soalan tahajud kita, dalam doa kita minta pada Allah, bagilah Islam kepada si fulan, ya Allah, si fulan, ya Allah, si fulan. Sebut juga, ya Allah,